Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Atikah binti Kamarul Anwar, A177144, pelajar bagi program Antropologi Sosiologi, Universiti Kebangsaan Malaysia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kursus SKPD 1053, Keterampilan Berbahasa dan Berkomunikasi bagi sesi 2 2020-2021, iaitu Dr. Sadiah binti Ma'alif atau yang senang dengan panggilan mesra Umi. Tidak dilupakan juga bagi rakan-rakan kursus ini yang sudi menonton rakaman lisan saya. Pada hari ini, saya akan berkongsikan satu pengalaman dan pengetahuan ringkas berkaitan isu kesihatan mental dan juga penyakit mental. Sebenarnya, terma kesihatan mental dan penyakit mental merupakan dua terma ataupun takrifan yang berbeza tapi boleh menjadi satu keterkaitan. Yang mana kesihatan mental merujuk kepada situasi di mana seorang individu itu menyedari potensinya untuk berdaya tindak terhadap stres kehidupan, boleh bekerja dengan produktif dan boleh untuk menyumbang ke dalam masyarakat. Oleh itu, kesihatan mental adalah asas kepada kesejahteraan individu dan kemampuan masyarakat itu sendiri untuk berfungsi secara efektif. Maka, kesihatan mental adalah satu ekspresi emosi dan melambangkan keupayaan untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai tekanan dan tuntutan hidup. Manakala penyakit mental pula adalah gangguan ataupun keadaan kesihatan yang melibatkan perubahan emosi, pemikiran dan tingkah laku ataupun gabungan antaranya dalam suatu tempoh yang agak panjang ataupun agak lama. Manakala penyakit mental pula adalah gangguan ataupun keadaan kesihatan yang melibatkan perubahan emosi, pemikiran dan tingkah laku ataupun gabungan antaranya dalam suatu tempoh yang agak panjang ataupun agak lama. Penyakit mental dikaitkan dengan kesusahan, kepayahan ataupun gangguan yang diterima oleh individu untuk berfungsi dalam aktiviti sosialnya, dalam dunia pekerjaannya ataupun dalam hubungan kekeluargaannya. Dalam erti kata lain, penyakit mental adalah gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya emosi seorang individu, terganggunya proses berfikirnya, berperilaku dan persepsi ataupun tangkapannya terhadap satu makna takrifan. Penyakit mental ini menimbulkan stres dan penderitaan bagi pesakitnya dan juga memberi kesan sampingan kepada keluarganya. Pada mereka yang terlibat dengan penyakit mental ini biasanya tidak mengenali status sama ada umur, bangsa, agama ataupun status sosioekonomi. Jadi penyakit mental ini bukanlah disebabkan kelemahan peribadi, malah penyakit ini disebabkan gangguan pemikiran ataupun tingkah laku sehingga individu tersebut tidak berupaya untuk menjalani aktiviti harian dan norma kehidupan seperti orang biasa. Lebih daripada 200 jenis sakit jiwa. Antara yang biasa terjadi adalah kemurungan, gangguan bipolar, demensia, skizofrenia dan gangguan kerisauan yang melampau ataupun kita kenali sebagai anxiety. Ciri-ciri ini ataupun ciri-ciri penyakit mental ini mungkin dialami dengan adanya perubahan mood, perubahan sifat kepribadian ataupun kelarian daripada tabiat peribadi dan kurangnya aktiviti sosial antara individu dengan masyarakat. Walau bagaimanapun, tak ada garis penentu yang jelas dalam membezakan antara mereka yang ada kesihatan mental yang baik dan mereka yang tidak mempunyai kesihatan mental yang tidak bagus. Jadi, sebab terdapat banyak tahap dalam kesihatan mental ini, maka tiada seorang pun individu yang boleh untuk mempunyai kesemua ciri-ciri kesihatan mental yang baik dalam satu-satu masa. Jadi, ia banyak bergantung kepada faktor individu, faktor sosial dan persekitaran, dan juga aspek psikologikal dan biologikal yang menentukan tahap kesihatan mental seseorang pada satu-satu masa. Jadi, kesihatan mental ini boleh terjejas disebabkan masalah sosioekonomi, pertukaran keadaan persekitaran, sosial dari segi perubahan sosial secara mendadak dan tekanan di tempat kerja dan juga ketika seorang itu mempunyai penyakit fizikal yang boleh mendatangkan keburukan kepada kesihatan mentalnya, kerisauannya. Jadi,
Tidak seperti masalah kesihatan mental yang sebelum ini, mereka yang mempunyai penyakit mental ini mengalami satu keadaan di mana tahap mental seseorang itu menyebabkan fungsi seharian mereka terjejas dari segi sosial ataupun pekerjaan ataupun apa-apa tindakan harian mereka. Jadi ini memerlukan rawatan pakar profesional. Oleh itu, sebelum saya akhiri rakaman video ini, saya ingin sampaikan seruan kepada semua agar kita bersama-sama untuk memerangi stigma dan stereotip tentang kepentingan kita untuk menjaga kesihatan mental kita dan juga kepentingan masyarakat dan kita untuk sedar tentang isu penyakit mental ini. Bersama-sama ini, jika kita boleh melawan stigma dan stereotip ini, kita boleh membanteras diskriminasi yang berlaku terhadap pesakit mental, terhadap isu kesihatan mental dan keperluan setiap individu dalam menitik beratkan aspek penjagaan emosi dan tekanan dalam kehidupan agar kita berupaya untuk peroleh kualiti hidup yang seimbang, terbaik dan sejahtera dalam masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.